merujuk kepada jenis barang, ya. Apa merujuk kepada jenis barang yang hendak dikeluarkan, sama ada barang A, barang B, barang X, barang Y, ini merujuk kepada masalah asas ekonomi, ya. Masalah yang kedua ialah berapa. Masalah berapa ini ialah berkaitan dengan kuantiti barang yang hendak dikeluarkan, ya. Berkaitan dengan kuantiti barang, berapa unit barang yang hendak dikeluarkan. Okey. Baik, so berdasarkan huraian di sini, wujud sebab sumber pengeluaran terhad tetapi kehendak tidak terhad. Okey, so terpaksa buat pilihan untuk menentukan jenis barang. So saya sebut tadi, dia merujuk kepada jenis barang yang hendak dikeluarkan. Keluarkan barang yang perlu, ataupun kehendak, ataupun yang mementingkan kepuasan. Kehendak itu mementingkan kepuasan, ya. Mana keperluan itu barang keperluan untuk terus hidup. Okey. Seterusnya, melihat jumlah permintaan supaya tidak berlaku lebihan atau kurangan. Ini bergantung kepada permintaan ini, merujuk kepada apa dan berapa unit barang yang hendak dikeluarkan. Okey. Ia bergantung kepada jumlah sumber pengeluaran yang diperuntukkan. Okey, masalah yang kedua, ya, masalah yang kedua ialah bagaimana barang itu. Hello? Ya, kenapa? Ada masalah? Okey, yang kedua merujuk kepada masalah bagaimana barang itu hendak dikeluarkan. Ia merujuk kepada teknik pengeluaran, ya, merujuk kepada teknik pengeluaran yang paling cekap, dan harga relatif yang paling rendah. Maknanya kita bagaimana ini firma memilih kaedah barang itu hendak dikeluarkan dengan cara macam mana. Okey, sama ada menggunakan intensif buruh ataupun menggunakan intensif modal. Okey, sama ada menggunakan intensif buruh ataupun menggunakan intensif modal. Kalau intensif modal lebih murah maksudnya kos menjimatkan berbanding menggunakan buruh, maka firma akan memilih menggunakan intensif modal dalam proses pengeluaran dia. Ini merujuk kepada bagaimana barang itu dikeluarkan. Okey. Baik. Untuk siapa pula, ya? Untuk siapa, dia merujuk kepada target market. Okey, target market. Maksudnya barang itu dikeluarkan untuk siapa? Ya. Contoh kalau kain tudung, kan? Kalau tudung, kan? Tudung dikeluarkan untuk untuk perempuan yang beragama Islam, contoh, kan. Lepas tu kalau buku, kan, buku ekonomi dikeluarkan untuk siapa? Dikeluarkan untuk pelajar yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Itu maksud untuk siapa tu, ya. Itu yang dimaksudkan untuk siapa, berkaitan dengan barang itu dikeluarkan untuk siapa, target marketnya siapa. Okay. Jadi bila kita tahu siapa target market kita, barulah proses pemasaran boleh dilaksanakan. Okey. Ya, okey, untuk siapa ini diselesaikan melalui corak penggagihan kekayaan ataupun corak agihan pendapatan dan kuasa beli. Maksudnya di sini semakin tinggi, ya, pendapatan ataupun kuasa beli, orang itu akan mendapat lebih banyak barang, ya. Ya. Keluarkan barang dan kepada golongan yang mampu membayar. Yang kedua itu mengeluarkan barang kepada pihak yang mampu membayar. Biasanya barang mahal diminta oleh golongan yang berpendapatan tinggi, manakala barang yang murah diminta ataupun mampu dibeli oleh golongan yang berpendapatan rendah. Okay. So kesimpulannya, kita boleh bagi tahu bahawa untuk siapa ini, ya, ditentukan oleh corak agihan pendapatan. Okey. Golongan kaya akan menikmati lebih banyak barang berbanding golongan yang miskin, ya. Okey. Baik. So seterusnya, topik yang tadi ialah masalah asas ekonomi. Okey, masalah asas ekonomi. Semalam kita bincang tentang masalah ekonomi, dan setiap masalah ekonomi itu dihadapi oleh unit-unit ekonomi, ya. Tetapi kalau masalah asas ekonomi, masalah itu dihadapi oleh sistem ekonomi.
Sistem ekonomi itu kita akan lihat sekejap lagi. Okey. Sebelum itu kita lihat dulu apa yang dimasukkan dengan mikroekonomi dan makroekonomi. Ini barulah masuk real topik lah sebenarnya ya. Tadi sebelum ini adalah pengenalan. Sebenarnya sepanjang bab 1 ini sebenarnya pengenalan saja ya. Okey. So takrifan mikroekonomi ya. Mikroekonomi didefinisikan sebagai bidang ekonomi yang menumpukan kajian terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil. Itu keyword dia. Ya. Yang di bold itu adalah unit-unit kecil di dalam ekonomi ya. Unit-unit kecil di dalam ekonomi. Manakala makroekonomi pula kajian mikroekonomi ya. Kajian mikroekonomi dibuat terhadap aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh individu ya. Maknanya inilah unit-unit kecil yang kita jelaskan semalam unit ekonomi yang kecil kan, yang dilakukan oleh individu, firma dan kerajaan. Misalnya kajian mengenai kesan kenaikan pendapatan individu terhadap permintaan individu dan kenaikan harga barang terhadap penawaran firma ya. Maknanya kita fokus dia punya mikroekonomi, dia fokus kajiannya lebih sempit, lebih narrow kan? Narrower sikit ya. Secara umumnya bidang kajian mikroekonomi ini meliputi teori harga ya, teori permintaan dan penawaran, teori pengeluaran, teori pasaran dan teori agihan. Okey. Manakala makroekonomi pula menjelaskan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan ya, serta interaksi antara sektor isi rumah, sektor firma. Maknanya secara keseluruhan, bukan individu. Kalau isi rumah itu merujuk kepada kesemua isi rumah, sektor firma pula merujuk kepada semua firma yang ada dalam sesebuah ekonomi. Sektor kerajaan ya, dan sektor negara asing dalam menentukan tingkat pencapaian ekonomi secara keseluruhan. Okey. Baik, so oleh kerana ini adalah kajian mata pelajaran mikroekonomi, kita fokus kepada mikroekonomi dululah ya. Okey, so skop kajian mikro ini hanya fokus kepada permintaan ya, penawaran, teori pengeluaran dan kos, struktur pasaran dan peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey. Skop kajian makro pula lebih luas ya, meliputi pendapatan negara, tingkat harga umum. Tingkat harga umum ni harga purata ya, sesebuah dalam yang wujud dalam sesebuah negara, guna tenaga, imbangan pembayaran, import ekspor dan sebagainya. Okey. So seterusnya kita lihat pula bidang kajian mikroekonomi ini pengkelasan jenis barang. So dalam ekonomi ini terdapat pelbagai jenis barang ya, dan dikelaskan dalam beberapa kategori. Okey, yang pertama ialah barang percuma. Yang penting sekali kamu kena lihat ciri-ciri dia ya, barang yang tidak mempunyai kos lepas ya. Barang percuma ini tidak mempunyai kos lepas dan terdiri dari sumber alam ya, kebanyakannya macam itulah, sumber alam seperti udara, cahaya matahari, hujan. Okey, itu adalah barang percuma yang tidak mempunyai kos lepas. Apakah yang dimasukkan dengan tidak mempunyai kos lepas itu? Okey, tidak mempunyai kos lepas itu bermaksud sekiranya ya, untuk menghasilkan cahaya matahari, okey, pengeluaran air sungai misalnya tidak perlu dikurangkan. Itu maksud dia. Tiada kos lepas. Ya, tidak perlu dibayar. Okey, cuba kita lihat ciri-ciri dia. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Penawaran tidak terhad. Maknanya contoh cahaya matahari. Kamu nak enjoy cahaya matahari itu boleh, tak ada masalah. Ya. Maknanya dia tidak habislah. Penawaran tidak terhad itu tidak habis. Biasanya barang yang percuma ini penawarannya tidak terhad. Banyak barang yang percuma ini sebenarnya banyak dalam ekonomi ya. Dan barang percuma ini tidak menggunakan faktor pengeluaran pun untuk dikeluarkan ya. Faktor pengeluaran yang kita belajar semalam, tanah, buruh, modal, usahawan. Cahaya matahari tidak menggunakan faktor pengeluaran itu untuk dikeluarkan. Betul tak? Dia anugerah alam. Itu ciri-ciri barang percuma. Air hujan pun sama, air sungai pun sama
udara pun sama, ya. Okey, itu maksud tiada kos lepas, ya. Tiada kos lepas itu kamu boleh menggunakan kedua-duanya secara serentak, ya. Kalaulah barang percuma itu ada kos lepas, ya, dia akan jadi macam ni tau. Kalau barang percuma itu ada kos lepas, maksudnya bila kamu gunakan cahaya matahari, kamu tidak boleh gunakan udara. Maksud macam mana tu? Boleh ke macam tu? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kenapa? Bila kamu berada di bawah cahaya matahari, kamu masih perlu bernafas. Dan itu ciri-ciri barang yang percuma, tiada kos lepas. Ya, maknanya kamu boleh menggunakan kedua-dua barang tersebut serentak pada masa yang sama. Okey. Baik, yang kedua, ciri-cirinya boleh didapati secara percuma tanpa perlu mengorbankan barang lain. Itu yang saya sebutkan tadi, ya. Bila kamu berada di bawah cahaya matahari, kamu boleh menggunakan kedua-duanya, menggunakan cahaya matahari dan menggunakan udara, kan? Dan sekiranya pada waktu itu juga berlaku hujan, kamu boleh menggunakan ketiga-tiga barang tersebut secara serentak, ya, tanpa perlu mengorbankan barang lain. Okey. Yang ketiga, ditawarkan oleh alam semula jadi, iaitu anugerah Tuhan, ya, tidak mempunyai kos lepas. Okey, tidak mempunyai kos lepas. Contoh, di sini ada contoh udara, ya, cahaya matahari, air hujan, air sungai. Okey. Tetapi ingat, ya, barang hadiah yang diterima secara percuma bukan barang percuma. Ingat, ya, kamu sometimes kamu ada terima hadiah pada hari jadi kamu, kan, pada hari tahun baru Cina ke, Deepavali ke, hari raya ke, kan, kamu mendapat hadiah, kan, daripada rakan-rakan, ibu bapa, saudara mara. Itu bukan barang percuma, walaupun kamu dapat secara percuma. Kenapa? Sebab hadiah yang kamu dapat itu, okey, contohnya kamu dapat hadiah dalam bentuk jam tangan, kan. Sama ada barang itu barang percuma atau tidak, kita lihat bagaimana barang itu dikeluarkan. Bukan kita lihat bagaimana barang itu kamu terima. Walaupun kamu terima barang itu secara percuma, tapi bagaimana barang itu dikeluarkan, kita lihat di situ. Ya, barang itu dikeluarkan menggunakan faktor-faktor pengeluaran, kan. Jam tangan tadi dikeluarkan menggunakan faktor-faktor pengeluaran. Tanah, buruh, modal, usahawan. Okey. Kilang jam, ada bangunan, itu tanah, kan. Ada buruh yang memasang jam tersebut. Modal, ada teknologi yang digunakan dalam jam tersebut, kan. Dan ada usahawan, ya, yang menguruskan kilang tersebut, ya. Jadi jam itu bukanlah barang percuma, walaupun kamu menerimanya secara percuma, ya. Okey, yang kedua, kena catat ni, ya. Ini nota kamu sebenarnya ni, ya. Yang kedua, barang ekonomi, ya. Barang ekonomi. Barang ekonomi pula ialah barangan yang penawarannya terhad. Tak sama dengan barang percuma tadi, ya. Penawarannya terhad dan penggunaan barangan tersebut melibatkan kos lepas. Ya, barang ekonomi ini adalah barang yang penawarannya terhad dan penggunaan barangan tersebut melibatkan kos lepas. Ciri-cirinya, penawarannya terhad. Yang kedua, mempunyai harga dan kos lepas. So, sekiranya barang itu mempunyai kos lepas, automatik ia mempunyai harga. Maksudnya, untuk menggunakan barang ekonomi ini, kamu perlu bayar, ya. Perlu dibayar, bukan guna secara percuma, ya. Dan yang kedua, yang seterusnya, contohnya makanan, pakaian, rumah, telefon bimbit, ya, jam tangan, kereta, itu semua adalah barang ekonomi yang bersifat penawaran terhad dan perlu dibayar untuk menggunakannya. Okey. Nota di sana ia sebut semua jenis barang yang ada di dalam dunia ini adalah barang ekonomi kecuali barang percuma. Semua barang yang ada dalam dunia ni adalah barang ekonomi, ya. Tak kira barang apa sekalipun, ya, kecuali barang percuma tadi, ya. Jambatan, jalan raya, ya. Contoh udara, kan. Contoh air sungai. Air sungai itu barang percuma, ya. Tapi bila barang itu digunakan
dimasukkan ke dalam paip dan disalurkan kepada setiap rumah, tiba-tiba kamu kena bayar bil. Kenapa tidak percuma? So bila berlaku proses yang macam tu, dia akan bertukar menjadi barang ekonomi. Sebab melibatkan penggunaan buruh, usahawan, tanah, modal kan, untuk membeli paip, buruh untuk memasang paip, modal untuk membeli teknologi untuk menggali tanah dan sebagainya kan. So bila melibatkan faktor pengeluaran, dia akan berubah menjadi barang ekonomi. Okey, kalau ada soalan boleh tanya ya. Sebab saya tak nampak awak punya chat ya. Tolong bagi tahu secara on mic awak tu ya. Baik, seterusnya barang modal. Yang ketiga ialah barang modal ataupun barang pengeluar. Barang modal ini seperti yang saya sebut semalam, barang yang digunakan oleh sesebuah firma bagi menghasilkan barang lain. Itu kita panggil barang modal. Okey, barang modal. Ciri-ciri barang modal ialah penggunaan bukan untuk tujuan akhir tetapi untuk menghasilkan barang lain. Ya, untuk menghasilkan barang lain. Tidak hilang bentuk asal walaupun selepas digunakan. Okey. Contoh di sini tidak hilang bentuk asal selepas digunakan, berlaku susut nilai terhadap barang modal tersebut. Contoh, kita lihat contoh dia, mesin, perkakas pejabat, ya, kereta dan jentera. Okey. Tapi kereta ini dengan syarat dibeli oleh syarikat teksi misalnya. Kalau kamu sebagai pengguna biasa isi rumah beli kereta untuk kegunaan sendiri, so kereta itu bukan barang modal. Tapi kereta itu kalau dibeli oleh syarikat teksi, maka kereta itu akan menjadi barang modal. Okey, kereta, contoh nota diberi di sana, kereta adalah barang modal jika dijadikan teksi. Nampak di situ. Tapi adalah barang pengguna jika untuk tujuan persendirian. Ya. Mesin, perkakas pejabat. Tetapi barang modal ini akan menghadapi susut nilai. Susut nilai di sini maksudnya makin lama barang modal itu digunakan, nilai barang modal itu akan semakin lama semakin turun. Ya, macam kereta, lori, trailer, bas kan. Bas itu barang modal ya. Sebab apa? Sebab ia dimiliki oleh syarikat bas yang mengeluarkan barang lain pula daripada bas itu. Apa? Ia dikeluarkan oleh syarikat bas, mereka akan mengeluarkan barang lain. Apa barang itu? Iaitu perkhidmatan pengangkutan. Kan? Bas itu makin lama akan makin turun nilai dia disebabkan berlaku susut nilai ya, kelusuhan, kerosakan kan, berkarat dan sebagainya. So itu akan menyebabkan berlakunya susut nilai. Okey? Boleh? Apa lagi contoh lain? Barang modal. Ada siapa-siapa nak bagi contoh tak? Sebut ya, jangan chat. Sebut. Apa lagi barang lain, barang modal contoh? Hello? Hello? Engwejian pula. Apa tadi? Engwe apa tadi awak? Engwezuan kan? Ya, betul. Apa lagi contoh barang modal Engwezuan? Kan? Tepung kira. Tepung Tepung tak boleh. Sebab kalau tepung dia tidak menepati ciri yang kedua tu, iaitu tidak hilang bentuk asal walaupun selepas digunakan. Kalau tepung, dia akan berubah bentuk asal selepas digunakan kan. Tepung itu bila kita guna untuk roti canai, sebelum itu menjadi tepung, lepas digunakan tepung itu menjadi roti canai. So tepung itu kita tak kelaskan dia sebagai barang modal, tapi dikelaskan sebagai barang pengguna. Okey, barang pengguna. Apa lagi contoh lain? Yang lain? Pelajar lain, tolong bagi respon. Kamu bagi perhatian ke tidak ni? Hello? Cikgu, bangunan boleh ke? Bangunan boleh. Bangunan ialah barang modal.
Ya, betul. Tapi ia dikategorikan sebagai faktor pengeluaran tanah. Ya. Sebab dia berada di atas permukaan tanah, dia dikategorikan sebagai tanah, di bawah faktor pengeluaran tanah. So semalam saya dah sebut ganjaran bagi tanah ialah sewa. So bangunan itu kalau kamu sewa, kamu perlu bayar sewa. Ya. Bangunan, ya. Kalaulah kamu mempunyai satu tempat gelanggang badminton dan kamu bagi sewa kan. So gelanggang badminton itu barang modal kamu lah. Gelanggang badminton itu tidak berubah bentuk. Selepas orang sewa kan, banyak kali sewa, selepas tahun ada berpuluh-puluh orang sewa, beratus-ratus orang sewa, tapi bentuk gelanggang kamu itu tidak berubah kan. Tetapi dia hanya mengalami susut nilai disebabkan penggunaan. Okey. Mesin, robot-robot yang digunakan dalam kilang-kilang kereta kan. Itu semua adalah barang modal ataupun barang pengeluar, iaitu barang yang digunakan untuk mengeluarkan barang lain. Okey. Digunakan untuk mengeluarkan barang lain. Contoh di rumah kamu ada blender kan, yang kamu selalu masak kat dapur, ada blender untuk kamu blend bawang ke kan. Kalau kamu nak buat air coconut shake kan, kamu nak buat air apa-apa saja kan, awak guna blender tu kan. So blender itu adalah barang modal kalau air itu kamu jual, ya. Kamu jual air itu, blender itu akan menjadi barang modal. Selepas kamu blend beberapa botol air, beberapa gelas air sekalipun, blender itu tidak akan berubah bentuk, tetapi blender itu akan menjadi susut nilai kerana nilai dia semakin jatuh sebab penggunaan dia. Sebab penggunaan. So sebenarnya di sini kamu kena faham situasi. Kamu tak boleh main teka saja, ya. Kena ingat tu. Alright. So barang perantaraan yang seterusnya ialah barang pertaraan. Banyak jenis barang ya. So kamu kena faham betul-betul ya. Kena faham betul-betul. Ciri-ciri barang perantaraan. Definisi merupakan input yang digunakan bagi menghasilkan barang akhir. Ini adalah seperti contoh yang Eng Wei Zuan bagi tadi, iaitu tepung, ya. Barang perantaraan merupakan input, ataupun juga dikenali sebagai bahan mentah. Kalau tepung tadi betul lah Eng Wei Zuan, tepung tadi ialah bahan mentah yang digunakan bagi menghasilkan barang lain. Hilang bentuk asal. Ini tepung tadi dia akan berubah bentuk asal dia, ya, apabila diproses. Tepung diproses, masuk dalam mesin dan sebagainya, keluar dalam bentuk roti canai, keluar dalam bentuk roti, keluar dalam bentuk kuih dan sebagainya kan. Berubah bentuknya apabila diproses. Ini adalah barang perantaraan, iaitu bahan mentah, ya. Getah asli kan, diproses-proses keluar bentuk yang lain, iaitu tayar kereta, tayar motor, tayar basikal, berubah bentuk. So getah asli merupakan barang perantaraan. Okey. Ciri yang kedua, barang yang mesti diproses untuk dijadikan barang akhir atau barang siap. Mesti diproses, tak boleh makan ataupun tidak boleh digunakan sekiranya ia belum diproses, ya. Kita tak jumpa lagi orang yang makan tepung sahaja kan. Kita tak nampak lagi kereta yang pakai tayar, yang pakai getah asli sahaja. Mesti dia akan pakai dalam bentuk tayar. So selagi getah asli itu tidak diproses menjadi tayar, so getah asli itu tidak boleh dipakai, ya. Yang seterusnya, permintaan dikenali sebagai permintaan berkait atau permintaan terbitan. Maksudnya macam ni tau. Permintaan terhadap tepung seperti yang Eng Wei Zuan contoh tadi, permintaan terhadap tepung tadi bergantung kepada permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh tepung tadi. Contoh roti canai kan. Semakin tinggi permintaan terhadap roti canai, maka permintaan terhadap tepung juga akan meningkat. Itu permintaan terhadap tepung itu berkait dengan permintaan roti canai. Sebab itulah dinamakan
permintaan berkait ataupun permintaan terbintan, ya. Begitu juga dengan contoh lain, kan. Permintaan tepung bergantung kepada permintaan kuih-kuih. Kalau permintaan kuih-kuih di pasaran tinggi, maka permintaan terhadap tepung juga akan naik. Okey. Contohnya bahan mentah, getah, kelapa sawit, biji timah dan lain-lain. Contoh biji timah, kan. Biji timah pun bergantung kepada permintaan terhadap barang yang dikeluarkan dengan menggunakan biji timah. Banyak benda produk yang dikeluarkan berasaskan biji timah, ya. So kalau barang itu permintaannya tinggi, maka permintaan terhadap biji timah pun akan meningkat, kan. Kelapa sawit digunakan untuk mengeluarkan minyak kelapa sawit, digunakan untuk mengeluarkan sabun mandi, kan. Itu semua adalah sekiranya permintaan terhadap sabun mandi meningkat, permintaan terhadap kelapa sawit juga akan meningkat. So permintaan terhadap kelapa sawit itu berkait dengan permintaan sabun mandi, ya. Faham, ya? Okey, barang seterusnya. Okey, barang yang seterusnya ialah ya. Cikgu nak tanya. Kalau sutera? Sutera, kenapa tu? Barang apa? Sutera Perantaraan. okey, sutera itu kain, kan. Dia adalah bahan mentah. Barang perantaraan lah. Sebab sutera itu dia akan berubah bentuk dia selepas diproses. Sama ada berubah menjadi baju, kain, tudung atau sebagainya, kan. So sutera itu adalah barang perantaraan. Okay, sebab dia berubah bentuk selepas diproses, kan. Boleh? Okey. Ya. Okey, seterusnya ialah barang pengguna ataupun barang akhir. Ini yang awak selalu guna. Barang ini syarat dia penting ialah digunakan bukan untuk tujuan perniagaan. Digunakan oleh pengguna akhir macam kita ni, ya. Contoh tepung yang diberi contoh oleh rakan kamu tadi, kan. Kamu beli tepung balik sekolah, kamu berhenti kedai runcit, kamu beli tepung sebab kamu rasa nak buat kuih dekat rumah. Kamu buat kuih, kamu buat donat, kan. Buat donat, kamu goreng-goreng, masak-masak, siap makan. So tepung itu adalah barang pengguna ataupun barang akhir. Sebab apa? Sebab ia dibeli oleh pengguna akhir dan mengeluarkan barang bukan untuk tujuan keuntungan. Dia makan sendiri untuk dia. Dia daripada sekilo tepung tadi, dia dapat menghasilkan 30 biji donat. So dia makan dia seorang je 30 biji donat tu, kan. So tepung tadi dikelaskan sebagai barang pengguna. Tetapi sekiranya tepung itu dibeli oleh kedai mamak, kan, dan kedai mamak proses menghasilkan kuih, menghasilkan roti canai. Kuih dan roti canai itu pula dijual kepada pelanggan dia yang datang ke kedai. Maka tepung tadi dikelaskan sebagai barang perantaraan. So ia depend kepada siapa pembeli, depend kepada siapa pembeli, ya. Barang yang sama boleh menjadi barang pengguna ataupun barang perantaraan, dan ia bergantung kepada siapa yang membeli. Kalau dibeli oleh peniaga, dia akan menjadi barang perantaraan. Tapi kalau dibeli oleh pengguna akhir, ia dikenali sebagai barang pengguna lah, barang pengguna. Okey. Barang pengguna ini ialah barang yang dihasilkan oleh firma untuk tujuan penggunaan semata-mata. Contoh ciri-cirinya boleh digunakan terus. Boleh digunakan terus oleh pengguna tanpa melalui proses pengeluaran. Boleh digunakan terus tanpa melalui proses pengeluaran. Kamu beli balik sekolah, beli coklat. Sampai kat rumah habis coklat tu, kan. Kamu tak perlu proses pun coklat itu untuk menghasilkan barang lain. So coklat itu adalah barang pengguna, boleh digunakan terus selepas kamu membelinya, yang dikenali juga sebagai barang akhir. Okey, dapat dikelaskan kepada barang tahan lama dan barang mudah rosak. Barang tahan lama seperti kenderaan,
perabot, ya, itu semua adalah barang tahan lama, ya, dan barang yang mudah rosak, seperti sayur-sayuran. Sayur pun sama juga. Kalau sayur dibeli oleh pengguna akhir, kan, balik masak kita makan, maka sayur itu adalah barang pengguna. Tapi kalau sayur itu dibeli oleh restoran, dimasak, kan, dicampur sana sini, kan, lepas tu letak dalam makanan dan makanan itu dijual pula. Makanan itu dijual, maka sayur itu menjadi barang perantaraan. Ya, kena ingat tu, di sinilah kamu kena faham, ya, siapa pembeli dia. Barang yang tahan lama contohnya kipas angin dan dapur gas. Di sini diberi contoh, ya. Kipas angin dan dapur gas. Tapi kalau kipas angin ini, ya, dibeli oleh restoran, dia akan menjadi barang modal. Kena faham tu, ya. Kipas angin dibeli oleh restoran, pasang dalam restoran. So kipas angin itu akan menjadi barang modal. Sebab apa? Sebab ia untuk perniagaan, untuk keselesaan pelanggan. Dan kipas angin itu walaupun digunakan di dalam kedai, dia tidak akan berubah bentuk, kan? Guna selama mana pun dia tidak akan berubah bentuk. Pelanggan masuk tak makan kipas, ya. Tapi kipas itu penting untuk keselesaan pelanggan. So kipas itu dikelaskan sebagai barang modal. Dia cuma mengalami susut nilai, ya. Makin lama makin buruk, makin lama makin buruk, berkarat dan sebagainya, kan. Okay. Begitu juga dapur gas, ya. Dapur gas kalau dibeli oleh restoran, dia akan menjadi barang modal, kan. Tetapi oleh kerana dia dibeli oleh pengguna seperti kita, dia akan menjadi barang akhir. Okey. Barang mudah rosak pula ialah contohnya ikan, sayur-sayuran, ya. Ikan mudah rosak lah, ya. 2-3 hari sayur-sayuran tu, kalau kita tak proses untuk makan lagi, maka dia akan rosak. Itu adalah ciri barang akhir, contoh barang akhir yang mudah rosak. Okey. Seterusnya barang awam. Ya. So kamu kena tahu beza ni setiap pelbagai jenis barang ini. Barang awam ini. Barang awam seterusnya ialah barang awam, iaitu barang yang ditawarkan kepada semua individu tanpa pengecualian. Okey, tanpa pengecualian. Dan barang awam ini biasanya dikeluarkan oleh kerajaan. Dikeluarkan oleh kerajaan, ya. Boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, tiada pengecualian penggunaan. Maksudnya di sini, konsepnya di sini ialah tiada pengecualian penggunaan, ya. Tiada pengecualian penggunaan. Maksudnya ialah sesiapa saja boleh guna, ataupun maksudnya juga kita boleh bagi tahu orang lain tidak boleh menghalang kamu daripada menggunakan barang awam. Contoh di sini dia bagi, kita lihat dulu ciri dia, ya. Untuk kegunaan bersama, untuk kegunaan bersama lah, ramai-ramai, ya, untuk rakyat, ya. Yang kedua, ditawarkan kepada orang ramai, ya. Dan yang ketiga, pengeluaran mempunyai kos lepas. Walaupun kebanyakan barang awam ini percuma, kan. Kebanyakan barang awam ini percuma. Kalau kena bayar pun sikit saja. Contoh tandas awam, kan. Tandas awam kena bayar 50 sen, kan, dan sebagainya. So kalau kena bayar pun sikit saja, ya, itu barang awam. Tetapi walaupun kadang sometimes barang awam itu percuma, tapi ia bukan barang percuma. Bukan di bawah barang percuma, barang awam ni. Sebab dalam proses mengeluarkan barang awam, ada penggunaan faktor-faktor pengeluaran. Contoh tandas awam tadi, untuk membina satu tandas awam, dan perlu ada bangunan, perlu ada buruh, perlu ada tanah, dan perlu ada modal, untuk membina satu tempat tandas awam. Maka bila melibatkan wang, melibatkan faktor-faktor pengeluaran dalam membina tandas awam itu, maka wujudlah kos lepas dalam proses pengeluaran barang awam. Walaupun kebanyakan barang awam ini percuma ataupun dikenakan sedikit bayaran. Contoh di sini yang diberi ialah jalan raya, taman permainan, balai raya, dewan dan sebagainya, kan. Jalan raya kamu gunakan, kamu kena bayar road tax sedikit saja, setahun. Mungkin kalau yang CC 1 point, road tax itu cukai jalan, kan. Road tax itu kalau yang CC 1,500, kamu kena bayar RM60 setahun, kan. Cuba kira lah, bahagi dengan berapa 360, berapa puluh sen saja sehari.
Betul tak? So itu adalah barang awam. Tapi jangan salah faham ya, jalan raya itu barang awam. Tapi kalau lebuh raya ataupun highway itu barang swasta. Yang akan kita lihat sekejap lagi ya. Beza ya, barang awam. Sekolah, sekolah pun barang awam. Kawan kamu tidak boleh menghalang kamu untuk menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan di sekolah. Jangan tiba-tiba kamu bangun pagi nak pergi sekolah, kawan kamu tak bagi datang. Tak boleh. Itu maksud tanpa pengecualian tu. Orang lain tak boleh halang kamu untuk datang ke sekolah. Sebab sekolah itu adalah barang awam. Untuk kegunaan bersama dan ditawarkan kepada orang ramai. Okey. Jadi kalau soalan tanya apakah perbezaan antara barang awam dengan barang ini, kamu kena bezakan dari segi ciri dia ini. Dikeluarkan oleh siapa? Barang awam dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Okey. Okey, kalau ada soalan boleh tanya ya. Seterusnya ialah barang persendirian. Barang persendirian. Ini personal item lah ya, personal item. Barang yang dimiliki dan dikuasai oleh individu secara mutlak. Yang ini sangat bertentangan dengan barang awam tadi. Barang awam tadi disebut di sana tanpa pengecualian. Tetapi barang persendirian ada pengecualian, iaitu secara mutlak hak kamu, dan kamu boleh menghalang orang lain daripada menggunakan barang persendirian. Contohnya motosikal kamu kan. Motosikal adalah barang persendirian. Kamu beli dengan duit kamu sendiri dan kamu boleh menghalang orang lain daripada menggunakan barang tersebut. Itu yang dikelaskan sebagai barang persendirian. Ya, tapi kalau sekolah, kamu nak halang orang lain daripada datang sekolah, itu tak boleh. Sebab sekolah adalah barang awam. Tapi kalau barang persendirian, itu barang personal item kamu sendiri, kamu yang beli, kamu yang buat dan sebagainya, kamu mempunyai kuasa secara mutlak ke atas barang tersebut. Kalau kawan nak guna, tak boleh. Dia kena ikut. Dia tak boleh marah kamu balik kan. Jika kamu tak nak bagilah kan. Ciri-ciri dia, barang yang diperoleh dan dimiliki oleh individu firma tertentu atau firma tertentu. Barang yang diperoleh atau dimiliki. Diperoleh itu maksudnya dibeli lah. Dibeli dan dimiliki oleh individu tertentu ataupun firma tertentu. Kan kadang-kadang kamu pergi dekat mana-mana jalan raya, tepi jalan raya itu ada signboard dia tulis tanah persendirian. Dia tulis kat situ tanah persendirian. Penceroboh akan didakwa, dia tulis kat situ kan. Itu merupakan barang persendirian. Kamu tak boleh suka-suka masuk dan sebagainya. Ciri yang kedua, tidak boleh dinikmati oleh individu lain tanpa kebenaran pemilik dia. Ini maksud yang dimaksudkan dengan ada kekecualian ni. Ada kekecualian penggunaan. Dan tidak boleh dinikmati oleh orang lain tanpa kebenaran. Kalau kamu benarkan baru boleh. Tapi tak sama dengan barang awam tadi. Semua orang boleh menikmati barang awam. Tak perlu minta kebenaran. Contoh apa barang awam lain? Kalau dulu kita ada public phone, telefon awam. Dululah, sekarang dah tak ada lah. Bayar sikit saja untuk telefon. Sekarang kita ada bus stop. Bus stop itu barang awam. Siapa saja boleh tunggu bas dekat situ. Kamu tak boleh halang orang lain datang tunggu bas dekat bus stop dan kamu nak tunggu seorang diri kat situ. Tak boleh. Sebab bus stop itu adalah barang awam. Yang ketiga, cirinya ia tidak mempunyai sifat kegunaan bersama atau bersifat kekecualian. Itu maksud dia tadilah. Tidak mempunyai kekecualian, tidak mempunyai sifat kegunaan bersama. Maksudnya tak boleh digunakan bersama. Hak persendirian sebenarnya. Okey, barang persendirian ini adalah hak persendirian. Contohnya rumah, kereta dan sebagainya. Contoh lain kita bagi apa? Motosikal tadi kan. Telefon bimbit awak. Telefon bimbit confirm personal item kan. Kalaulah kawan kamu sentuh sikit je, on screen saja, tak masuk password lagi, on screen saja ada notification dan sebagainya. Itu merupakan privacy kan. So maka itu merupakan barang persendirian. Kamu tak boleh guna tanpa kebenaran pemilik dia. Okey, itu adalah ciri-ciri barang persendirian. Okey, baik, ada soalan tak nak tanya kelas?
Ya, ya. Kalau itu apartmen sewa, Apartmen sewa, kenapa tu? Barang apa? Barang persendirian ke apa? itu barang barang persendirian ke barang awam. Sebab itu apartmen yang saya beli dan saya nak sewakan. Jadi itu barang persendirian ke Itu barang awam. itu barang, kalau awak seorang peniaga, okey, apartmen itu menjadi barang modal. Tak kena. Apartmen sebab kalau kamu seorang businessman ataupun businesswoman yang mengusahakan homestay kan, so rumah kamu yang kamu beli itu akan menjadi barang modal. Oh, bukan barang awam pun bukan. Bukan barang awam, jauh sekali. Memang bukan. Barang awam bukan. Barang awam ni kalau kamu buat rumah homestay kamu itu secara percuma, dan siapa yang tak bayar, siapa yang bayar, semuanya boleh masuk, barulah jadi barang awam. Kamu nak ke macam tu? Kan? Mesti kita mesti mau bayar kan? Mesti mau bayar. So apartmen kamu tu, kalau kamu fokus kepada perniagaan homestay, maka apartmen kamu itu menjadi barang modal. Barang modal, apartmen kamu itu tidak akan berubah bentuk walaupun ramai orang keluar masuk. Apartmen kamu akan berbentuk macam tu sahaja. Tak berubah bentuk fizikal dia, ya, maka dia akan menjadi barang modal. Okey? Ya. Apa-apa saja barang yang ada dalam homestay kamu tu, barang contohnya dapur ke kan, kipas ke, aircon ke, itu semua akan jadi barang modal. Sebab apa? Homestay itu kamu gunakan untuk mengeluarkan barang lain. Barang apa barang lain itu? Itu perkhidmatan penginapan. Itu. Bila barang itu digunakan untuk mengeluarkan barang lain, maka ia akan menjadi barang modal. Awak kena scroll balik tengok. Okey, ada soalan lain tak? Ada ya? Yang lain ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan, Eng Wei Zun, berapa orang sekarang kehadiran? 14 juga 18? Okey, awak tik nama yang tak hadir ya. Apa tu? Awak letak dalam grup boleh? Okey. So kalau tak ada soalan, ada soalan tak? Saya tanya last. Okey, tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, saya rasa setakat ini sajalah ya, kelas pada hari ini. Kita sambung esok. Kelas kita pukul berapa? Saya tak tengoklah jadual. Esok tak ada. Tak ada Esok tak ada, hari Khamis. Okey, kalau esok tak ada, saya nak bagi sedikit latihan lah ya. Boleh ya? Okey, latihan itu saya akan bagi esei, dan jawapan kamu ambil gambar dan kamu export ke PDF, hantar ke dalam Telegram. Tulis nama siap-siap pada jawapan kamu ya. Hantar kepada Telegram. Kamu export kepada PDF dulu, jangan hantar gambar saja ya. Export kepada PDF, lepas tu hantar ke dalam Telegram. Okey. Sekian untuk hari ini, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.